Sebagai seorang pelajar, saya berharap kerajaan menambah baik pulih fasiliti-fasiliti yang ada di semua universiti awam di Malaysia. Agar yuran pendidikan bagi setiap pelajar di universiti dikurangkan. Dan kita tahu kebanyakan pelajar banyak meluangkan kelas-kelas online mereka di rumah. Sebagai pemandu lori, minta pada bajet 2021 ini protek lori diturunkan sebanyak 50%. Meningkatkan lagi prasarana di kampung-kampung, prasarana seperti jalan raya dan sebagainya. Kerajaan melanjutkan lagi tempoh pengecualian cukai jualan kepada kereta import dan juga tempatan. Dapat memberi fokus kepada bantuan sara hidup dan pembangunan belia, especially kepada belia-belia yang kehilangan kerja. Untuk belanjawan kali ini adalah kerajaan memperuntukkan RM250 untuk kegunaan pembelian buku kepada pelajar. Membanyakkan akses e-pembelajaran yang bersifat lebih user-friendly dan mudah diakses oleh tenaga pelajar dan juga pelajar sendiri. Mungkin bantuan bukan dalam bentuk kewangan, boleh juga dalam satu inisiatif bantuan daripada kerajaan yang membimbing peniaga-peniaga muda ini untuk terus maju dalam bidang yang mereka ceburi. Harap kerajaan dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada fresh graduate kerana pandemik COVID-19 telah mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan dan graduan yang baru saja ingin memulakan hidup juga tidak dapat mencari pekerjaan. Kerajaan akan memberi fokus untuk kesejahteraan rakyat dengan memperkasakan dan meningkatkan kualiti kehidupan melalui program pendidikan dan latihan. Kami berharap kerajaan dapat membantu kami untuk memberikan lagi geran dan juga bantuan kepada golongan muda agar kami dapat memperluaskan lagi sektor pertanian dan juga dapat membantu lagi membekalkan makanan kepada negara. Saya berharap agar kerajaan dapat membantu pusat-pusat perlindungan haiwan yang mengalami masalah kewangan akibat daripada pandemik COVID. Meningkatkan kadar kelayakan pendapatan yang kenakan cukai, dan yang kedua, lanjutan moratorium kepada golongan yang sasar. Ahli-ahli koperasi yang baru ditubuhkan, koperasi kecil dan sederhana mengharapkan bahawa kerajaan untuk menyuntik geran-geran tambahan atau dana tambahan kepada kami. Pengeluaran KWSP akaun 1 dengan mungkin syarat-syarat yang tertentu untuk membantu terutamanya golongan generasi Y sekarang ni yang tengah struggle untuk survive dalam zaman COVID-19 ni. Saya harap kerajaan hari ini dapat meletakkan golongan orang muda sebagai kumpulan sasar yang akan menerima manfaat daripada belanjawan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa khabar semua? Malaysia hari ini edisi 6 November 2020, hari Jumaat 20 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Semoga anda keadaan baik saja, sihat walafiat. Hari ini bukan hari yang cukup penting bagi kita semua, ya Faiha. Tadi kita dah dengar antara harapan yang disandarkan oleh sebahagian daripada rakyat Malaysia. Pastinya itu juga mewakili suara-suara ramai yang lain. Bagaimana mereka mengharapkan kerajaan memberi perhatian dan meletakkan apa sahaja kepentingan rakyat untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jumaat nanti, hari ini, petang nanti, Jumaat pastinya akan memberi satu suasana yang akan dinantikan oleh rakyat Malaysia, kan. Orang cakap detik keramat itu akan diperdengarkan setelah sekian lama kita menanti. Katanya kalau sebelum ini daripada Julai, kerajaan telah menggerakkan untuk persediaan persiapan belanjawan 2021 ini, sebab langkah kerajaan telah membuka ruang kepada semua lapisan mendengar suara daripada pembangkang dan sebagainya. Maknanya memperlihatkan kerajaan ini cakna nak mendengar apa sebenarnya. Maknanya secara keseluruhan lah. Betul tak, Edi? Betul. Assalamualaikum. Salam. Pagi saya tunggu kamera. Betul, saya setuju. Dan seperti biasalah, sebelum belanjawan dibentangkan, kita ni umpama anak-anak yang berharapkan
senarai yang diberikan itu, buku apa nak beli, alat tulis apa nak beli, itu yang kita nak. Yang ni lebih sikit, tu lebih sikit dan sebagainya. Macam kita ceritakan sebelum ni lah kan. Dipanggil book list tu kan. Tahun depan apa yang kita nak beli lebih, apa yang kita nak belanja lebih dan sebagainya. Jadi semua tu sudah dipanjangkan kepada pihak kerajaan, pihak berwajib, kemudian diuruskan, dipertimbangkan, kemudian hari ini kita akan perdengarkan. Termasuklah perkara-perkara seperti lanjutan moratorium dan juga yang paling menjadi bualan KWSP. Jadi hari ini insya-Allah kita dapat tahulah sejauh mana dibolehkan, dibenarkan dan bagaimana proses itu. Sebab ialah ini menjurus kepada simpanan kita. Pada masa sama kita berada dalam keadaan terdesak. Jadi telah pun kita harap dipertimbangkan. Tentunya ini satu tempoh yang agak sukar juga bagi kerajaan kerana kita tak pernah lagi mempunyai sebegitu penuh lagi perhatian rakyat Malaysia yang ingin melihat apakah pembentangan bajet kali ini. Yang paling sukar bagi kerajaan ialah memastikan bahawa kesemua kehendak dan juga apa yang diperlukan oleh rakyat disampaikan. Pada masa yang sama, bajet untuk memastikan keselamatan kita menepani hari-hari yang tidak pasti ini juga perlu diperlihatkan juga. Kita sedia maklum lebih 300 bilion telah pun diberikan kepada rakyat Malaysia untuk kita melalui pandemik ini. Dan kita perlu melihat juga antara mungkin kesemua aspek ekonomi, industri yang telah pun terkesan. Kesemua terkesan pada ketika ini dan itulah mencari keseimbangan itu menjadi cabaran juga bagi kerajaan. Betul. Kerajaan telah berbelanja besar untuk rakyat, maknanya bantuan dan juga pakej-pakej bantuan yang lain turut dijalankan kan gerakan. Ini kami pasti belanjawan 2021 ini belanjawan yang paling penting dan paling mencabar. Bagaimana menentukan hidup matinya kelangsungan ekonomi negara dan juga kesejahteraan hidup rakyat. Pastinya lah bila sekarang ni kan kita berdepan dengan pandemik, lepas tu sebelum ini ada sedikit isu politiking. Jadi benda ini menjadikan satu platform kepada rakyat memerhati dan menilai melalui belanjawan 2021 ini. Ini perkara yang sangat penting sebenarnya sebab ia membabitkan sidang yang besar. Dan sidang ini bukan hanya di pihak kerajaan saja. Ia membabitkan pihak pembangkang yang pastinya kalau sebelum ni kita selalu dengar belanjawan ataupun bajet bayangan yang bagi mereka dilihat lebih ideal dan lebih bagus berbanding yang sedia ada. Tetapi kali ini demi kemaslahatan rakyat, demi keselamatan, demi mengendali, mengurus krisis kesihatan, krisis ekonomi ini, kena digebelingkan tenaga dan buah fikiran. Itu yang dipertemukan dengan anggota pembangkang juga bersama dengan Menteri Kewangan kan, untuk bincang apa tuntutan kalian, apa tuntutan pihak ini dan sebagainya. Dan petang ni insya-Allah inilah dia. Untuk kita semua. Inilah tempoh yang agak getir memastikan sama ada kita sebagai rakyat Malaysia mampu untuk melalui sekurang-kurangnya sampai pertengahan tahun depan. Itu yang diminta oleh orang ramai masyarakat semua. Jadi kita berharap agar hari ini pembentangan yang akan dibincangkan, yang akan dibentang kepada kita semua memberikan satu harapan yang lebih besar lagi bagi rakyat Malaysia. Baik, kita akan meninjau pula di akhbar hari ini. Saya mulakan dulu di berita harian. Seperti yang kita tahu di Amerika Syarikat, kita menanti apakah sebenarnya verdik ataupun keputusan orang awam pada ketika ini melihat berdasarkan undian mereka. Dan di halaman ke-64 bagi berita harian ada mengatakan di sini antara beberapa gambaran yang kini sedang berlaku di Amerika Syarikat sendiri. Kita sedia maklum 6 undi lagi Biden menjadi Presiden Amerika Syarikat dan calon Demokrat itu hanya memerlukan 6 lagi undi elektoral untuk memenangi jawatan Presiden Amerika Syarikat selepas kemenangannya di Michigan. Dan tentunya diramal memperoleh 16 undi elektoral di negeri ini selepas mendahului dengan 49.9% berbanding 48.6% yang diraih oleh Presiden Donald Trump. Dan di halaman yang sama juga kita melihat antara beberapa gambaran juga di Oregon di mana terdapatnya pertempuran antara situasi yang agak tegang di sini menunjukkan bahawa orang ramai menunjukkan perasaan mereka ada di kalangan rakyat Amerika Syarikat sendiri yang menunjukkan mereka tidak bersetuju untuk meneruskan pemerintahan Donald Trump. Dan itulah dia, kita melihat ini antara political situation atau situasi politik yang paling getir sekali di Amerika Syarikat sendiri. Kena ramai ataupun ini mencatatkan jumlah tertinggi pengundi di Amerika Syarikat selama bertahun-tahun ini. Seramai 160 juta rakyat mereka keluar untuk membuat pilihan mereka. Saya rasa pilihan raya di US ni saya rasa seluruh dunia lah akan mengikuti perkembangannya kan. Sebuah negara berkuasa besar, kita sedia maklum apatah lagi membabitkan figura yang dikenali dengan
ialah sifatnya bagaimana dia memerintah dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita pun mengikuti siapa menang ni, siapa menang, Joe Biden ke, Donald Trump ke. Jadi kita boleh melihatlah bagaimana kan negara kalau kuasa besar tu kesan pemerintahannya kepada seluruh dunia, bukan negara itu saja. Betul. Kadang-kadang bila cakap tentang dua individu ni, sebab seorang ni macam sentiasa dilihat sebagai individu antagonistik. Tengok dia rasa nak kecam saja, seolah-olah macam nak undi orang lain kerana tak suka dia. Tetapi apabila kita melihat ucapan-ucapan kempen dan sebagainya kan, kita nampak penyokong tu masih lagi ramai dan sebagainya. Bermakna kita lihat macam mana, macam perlawanan bola sepak lah. Ada yang suka Manchester United, ada yang suka Liverpool. Kita tak boleh kata Liverpool tak kuat, Manchester United tak kuat. Masing-masing ada strategi kempen masing-masing. Yalah, kalau kita lihat di visual ini, antara lain yang turut membantu kempen Joe Biden ialah Barack Obama sendiri. Yang pastinya nak mengangkat beliau ni menjadi presiden yang seterusnya menggantikan Donald Trump ni. Cuma itulah satu perkara yang harus kita faham tentang sistem demokrasi ni ialah selepas diumumkan keputusan pun masih lagi belum disahkan presidensi itu. Kerana selagi presiden ataupun yang tewas tu tidak concede, tidak mengaku tewas, banyak lagi proses yang boleh mencabar keputusan. Jadi ni belum lagi ada keputusan. Trump dah cakap nak tindakan undang-undang dan sebagainya kan. Dan banyak kita lihat protes-protes yang dilaksanakan. Ada himpunan orang awam datang ke tempat penggunaan undi, kata stop the count dan sebagainya kan. Dia buat protes aman, kemudian diprovokasi. Ini lumrah demokrasi lah. Cuma satu perkara yang kita boleh pelajari daripada ni, dan kita juga boleh, rasanya kita pun contoh terbaik juga. Kita tahu yang apa-apa pun kita nak keamanan. Itu yang sentiasa diletakkan di kepala rakyat Amerika. Apa sekalipun, siapa pun, yang penting kita mahukan yang terbaik untuk negara kita. Kita harap begitu jugalah ya di sana, sebab kesannya akan mempengaruhi apa yang berlaku di dunia ni kan. Okey, itu dia. Seterusnya saya dulu kan. Baiklah, saya dulu. NST News Straits Times membawakan muka hadapan ini kali pertama dalam sejarah lah, 80 limit. The number of MPs allowed in the Dewan Rakyat is fixed at a maximum of 80 from today. To reduce the risk of lawmakers being exposed to COVID-19, the risk ataupun a move that has invited criticism but is explained as necessary and constitutional by experts. Jadi muka 2 ada lanjutannya dan ini disebutkan in a historic first, the tabling of the 2021 budget today will feature only 80 members of parliament in the Dewan Rakyat. The unprecedented move to limit the number of MPs in the lower house per sitting to 80 from the total of 222. Banyak tu kan, daripada 222, 380 je. Is part of measures to manage the COVID-19 situation. Antara yang disebutkan di sini, announcing this yesterday, Dewan Rakyat Speaker Dato' Azhar Azian Harun said the move will start from today until December 15th. He said the total of the total, 41 will comprise government MPs, 41 daripada kerajaan, wakil rakyat kerajaan, while the remaining 39 will be made up of opposition and independent parliament. Jadi 41 39. Dipertikaikan juga bilangan dan sebagainya, dan asalnya setiap parti diwakili 2 orang, kemudian ada percubaan untuk dapatkan 100, tapi akhirnya 80 lah, diputuskan 80. Kemudian pakar juga mengatakan ini bukan bercanggah dari perlembagaan. Sebab kita walaupun ada perlembagaan yang tertulis kan, demi keselamatan, demi kemaslahatan, ia boleh dilihat kembali, dirujuk kembali dan kemudian dibuat olahan untuk memastikan kelancaran pengurusan kerajaan. Okay, anda boleh baca lanjut muka surat 2 dan juga muka surat 3. Baik. Seterusnya di harian Metro, ini di halaman ke-23 berkenaan dengan banjir di Hulu Langat. Katanya mengambil masa lebih seminggu kalau nak bersihkan ni. Saya bacakan sedikit petikan kenyataan daripada salah seorang penduduk di situ. Dia kata melihat keadaan rumah berlumpur dan banyak barang rosak perlu dialihkan, saya rasa mungkin mengambil masa lebih seminggu untuk mengemas rumah sepenuhnya. Ini adalah kenyataan Nur Sheila Zul Kamal, 50 tahun. Pemilik rumahnya ditenggelami air setinggi lebih 1 meter dalam kejadian banjir di kampung Sungai Serai di sini kemarin. Katanya penduduk kat sini pun tak sangka bahawa kan hujan lebat masa pukul 6 pagi tu air dah naik sikit, tapi dalam masa 4 jam tu terus mendadak. Dia mengejut. Mengejut, naik terus lebih daripada 1 meter. Jadi mereka ni, kebanyakan daripada mereka hanya dapat sempat menyelamatkan dokumen-dokumen penting saja. Barang-barang semua dah habislah. Memang rosak habis. Jadi dia kata kali terakhir
kawasan ini mengalami banjir seteruk ini pada 2012. Maksudnya apabila air naik hingga ke paras bumbung rumah ketika itu. Dan masuk tahun ini saja, kalau dilihat, ini adalah banjir yang kali ketiga berlaku. Dia kata kawasan ni kalau misalnya hujan lebih daripada 2 jam, mesti banjir. Jadi kita mengharapkanlah ada jalan penyelesaian apabila dah melihat satu kawasan tu, simptom pun dah ada. Dia katakan bila hujan lebih daripada 2 jam, pastinya akan banjir. Maknanya dah nampak dah. Pastinya kalau boleh buat besarkan saliran ke kan dan sebagainya kan, mungkin itu perlu dilihat baliklah untuk melihat adanya perubahan. Kalau dia kata sebab mereka dah tahu dah ini kalau lebih daripada 2 jam ni dah banjir kan. Saya rasalah kan, saya rasa barangkali media elektronik semasa ni dah mula kembali mengetengahkan segmen cuaca sebagai segmen utama. Sebab di Amerika, di negara lain terutama di barat akan ada segmen khusus cuaca, salji turun di mana, angin tiup kuat dan sebagainya, dan seolah-olah membuatkan kehidupan seharian kita memang bergantung sepenuhnya. Jadi kita mungkin sebelum ni kita tak ambil kisah sangat kan. Kita ada aplikasi ramalan cuaca dan sebagainya di dalam peranti kita, tetapi istilahnya tak ambil pot sangat. Tapi kita tak membudayakan. Tidak membudayakan. Barangkali kita perlu bangkitkan kembali situasi ini ataupun tindakan ini supaya kita tahu, okey, ini hujan di mana sebagainya, bersiap sedia, bersiap siaga. Okey, itu kesiapsiagaan kita. Baik, kita akan teruskan perkongsian di Utusan Malaysia ini tentunya berkenaan dengan satu kes pembunuhan yang cukup kejam baru ini yang mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. Dan kini kita bercakap berkenaan dengan khidmat kaunseling ataupun bantuan bagi keluarga Siti Nur Suria. Dikatakan di sini Jabatan Kebajikan Masyarakat akan memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga remaja berusia 19 tahun yang mati dibunuh di Kampung Lubuk Batu di Kuala Telemong, Hulu Terengganu Ahad lalu. Dan dikatakan di sini selain keluarga mangsa, bimbingan kaunseling itu akan turut disediakan untuk waris suspek utama kes pembunuhan tersebut. Dan dikatakan juga dikatakan di sini adalah mereka dalam keadaan atau isterinya, isteri kepada Encik Ismail Zaini Musa 55 tahun masih mencari-cari Allahyarham anak kelima mereka yang mesra dipanggil kakak. Jadi ini pastinya memberikan satu implikasi yang sangat besar bagi keluarga, bagi kedua-dua pihaknya sekali. Kita melihat ini antara kes pembunuhan yang sangat mengejutkan di antara mereka yang hanya berusia 19 tahun sahaja. Jadi kita berharap agar kita semua cuma memberikan peranan di laman media sosial dan sebagainya. Jangan kita lemparkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak manis dan sebagainya. Keluarga mereka masih ada dan mereka masih dalam keadaan yang sukar untuk menerima keadaan ini. Jadi kita memberikan sokongan kita dengan cara untuk mententeramkan keadaan. Berdiam diri lebih baik. Betul. Bagi kita tak kenal pun mereka. Betul. Kan? Itulah dia. Okey, nak berehat seketika. Selepas ini kita bersama dengan tetamu bercerita tentang Belanjawan 2021, harapan rakyat kepada Belanjawan kali ini. Sebenarnya Misha selepas ini. Belanjawan negara ialah satu penyata kewangan tentang anggaran perbelanjaan kerajaan dan anggaran hasil kerajaan untuk satu tahun yang akan datang. Bagi Belanjawan 2021, Kementerian Kewangan Malaysia memfokuskan 3 matlamat utama iaitu melindungi, memulih dan menjamin kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Saya kini bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya menerusi panggilan video. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh Doktor kongsikan bagaimana sesuatu belanjawan itu diluluskan? Belanjawan di Malaysia ini merupakan satu peristiwa dan perancangan tahunan. Sesuatu perancangan itu akan melalui proses konsultasi melibatkan kementerian-kementerian dan badan-badan bukan kerajaan. Pandangan-pandangan ini akan diketengahkan dalam satu dokumen yang kemudiannya akan diangkat oleh Perbendaharaan Negara, dibawa oleh Kementerian Kewangan, Kerusi Menteri Kewangan ke persidangan Parlimen, khususnya apabila hendak membentangkan belanjawan ini memerlukan proses-proses tertentu di Dewan Rakyat. Undang-undang perbekalan ini perlu melalui proses kelulusan di peringkat Dewan Rakyat dan kemudiannya dibawa ke Dewan Negara. Okey. Sokongan majoriti diperlukan bagi belanjawan ini untuk diluluskan.
Sekiranya berlaku situasi belanjawan tidak mendapat sokongan majoriti, apa tindakan seterusnya? Kita melihat kita membentuk sesuatu undang-undang itu melalui proses-proses yang khusus, dan sebenarnya kerajaan perlu menilai semula adakah bajet dan belanjawan yang akan dibentangkan ini merupakan belanjawan yang meliputi dan menyeluruh pada setiap rakyat, dan sehingga kan pihak perbankan tidak mempunyai ruang untuk menyerang kerajaan dan akhirnya terpaksa untuk menyokong rang undang-undang pembekalan ini. Dan semestinya apabila wujud keadaan yang tidak menentu, saya tidak fikir ini sukar untuk diluluskan, tetapi kita tidak boleh meletakkan satu harapan yang besar, kerana apa saja boleh berlaku pada bila-bila masa. Namun sekiranya rang undang-undang ini tidak berjaya diluluskan oleh peringkat Dewan Rakyat, ini merupakan satu tanda undi tidak percaya yang tidak rasmi yang muncul ketika pembentangan bajet 2021. Dan langkah seterusnya, usul-usul yang boleh dibawa oleh ahli-ahli parlimen iaitu untuk mengangkat usul yang telah dikemukakan sebelum ini bagi mengetengahkan usul undi tidak percaya, kerana buktinya itu telah ada apabila dijangka rang undang-undang pembekalan ini ditolak, maka sudah semestinya kerajaan ada itu perlu memperlihatkan bahawa mereka perlu mengundur diri kerana tidak mendapat majoriti di Dewan Rakyat. Maka saya melihat proses sedemikian, dan setiap proses tersebut perlu diberikan laluan kepada mana-mana pihak selagi yang menepati perlembagaan negara. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan kita bercerita tentang belanjawan 2021, belanjawan yang bersejarah dan dinanti-nantikan kerana kita berdepan dengan krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi. Jadi selain daripada apa yang kita fahami, bagaimana belanjawan itu diolah sehingga diluluskan dan juga dalam keadaan tertentu senario sekiranya tidak diluluskan sebagaimana. Jadi kita nak bincang lebih lanjut bersama dengan tetamu pada hari ini. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersama kami. Sebelum ni banyak di Suara Rakyat, kali kita bawa datang pagi sikit boleh Doktor ya? Ya, insya-Allah. Okey, disebut-sebut tentang belanjawan 2021. Seperti biasalah setiap tahun pun belanjawan ini dinanti-nantikan, tapi kali ini sangat-sangat istimewa. Sebagai mukadimah lah pandangan Doktor tentang belanjawan 2021 kali ini. Okey, pada pandangan saya dalam konteks belanjawan 2021 ni, inilah masanya yang agak kritikal untuk bukan saja untuk Malaysia, bahkan seluruh dunia berhadapan dengan krisis. Di Malaysia kita hadapan lebih lagi sebab kita berhadapan dengan 3 krisis serentak, iaitu krisis politik, krisis ekonomi dan krisis kesihatan. Tentu sekali pada bajet kali yang ataupun belanjawan pada yang tahun depan ini memerlukan bahawa kerajaan memberikan fokus yang lebih kepada membantu rakyat itu sendiri. Kalau kita boleh soroti semula Soal Ali, apa yang berlaku dari segi belanjawan sebelum ini, kita dapati bahawa contohnya pada tahun 2019, bajet yang diperuntukkan pada 2019 itu antara yang tertinggi pada ketika itu sekitar 314.5 bilion ringgit. Dan apa yang berlaku pada tahun lepas Saudara Ali, iaitu bajet untuk 2020 adalah 297 bilion. Dan saya menjangkakan kurang lebih 7 atau 8 jam lagi kerajaan bakal mengumumkan satu bajet yang lebih tinggi daripada 2 bajet ni. Dan saya menjangkakan bajet dia ada sekitar 320 ke 330 bilion ringgit. Disebabkan oleh tentu sekali pada ketika ini krisis yang berlaku memerlukan perbelanjaan yang lebih daripada kerajaan. Cuma isunya soal pendapatan berkurangan. Ya, betul. Dan bagaimana kita nak belanja lebih dalam keadaan pendapatan berkurang. Itu yang saya akan cerita sebentar lagi. Ya, dalam kata lain, kita buka dompet kita, duit ada banyak ni je. Ya, betul. Tapi macam mana kita nak agihkan dan nak belanja banyak dan agihkan kepada pihak-pihak yang sepatutnya. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang bajet ataupun belanjawan COVID-19 ni lah kan, dianggap begitu seolah-olah semua permohonan daripada semua sektor ni akan terkait dengan situasi pandemik COVID-19. Jadi kali ini pada pandangan doktor, bagaimana percaturan peruntukan siapa yang akan dapat lebih dan sebagainya. Kita sering dengar Kementerian Kesihatan patut dapat lebih dan sebagainya kerana ada frontliners mereka dan tapi yang terkesan secara langsung tak langsung juga banyak ya.
Apa pandangan dalam situasi? Kalau konteks perbelanjaan negara ni dia ada dua Eli. Pertama itu pembelanjaan mengurus, yang kedua adalah pembelanjaan pembangunan. Ya. So dalam konteks kita lihat 2 tahun ke belakang ni kita dapati bahawa pada tahun bajet 2019 bajet mengurus 83 dan juga bajet pembangunan 17%. Pada tahun 2020 pula bajet mengurus 81% dan juga bajet pembangunan adalah 19%. Harus diingat satu perkara penting yang perlu diingat adalah bajet atau pembelanjaan mengurus tu tidak boleh menggunakan wang pinjaman. So mesti menggunakan wang hasil. Manakala perbelanjaan pembangunan boleh menggunakan pinjaman. Kalau konteks itu kita ambil kira, pada tahun ini kemungkinan saya jangkakan bajet pengurusan itu sekitar 75 ke 80%, manakala bajet pembangunan ataupun perbelanjaan pembangunan itu adalah sekitar 20 ke 25%. So kalau kita balik semula soalan tadi, bermakna di manakah kepentingan yang perlu diberikan perhatian khususnya dalam mengagihkan bajet atau perbelanjaan pengurusan. Yang pertama sekali saya dapati bahawa mau atau tidak mau, suka atau tidak suka Eli, memang kita kena fokus pada kesihatan. Inilah prioriti pertama kita. Sebab kita akan tahu bahawa akan ada vaksin yang akan dibentuk, akan diedarkan. Tentu sekali yang memerlukan bajet yang besar. Yang kedua, infrastruktur Kementerian Kesihatan perlu dipertingkatkan. Kalau kita lihat 3 hari ke belakang ni agak konsisten bilangan yang kes COVID-19 di Malaysia ni. Lebih daripada 1,000 sejak beberapa kebelakangan ni. Jadi memerlukan lebih banyak peruntukan untuk kesihatan itu sendiri. Cuma tinggal lagi, kalau hanya kesihatan saja, dia tidak mencukupi sebenarnya. Sebab perkara paling penting sekarang, isu yang paling besar yang rata-rata orang melihat perkara ini begitu kritikal adalah peluang pekerjaan. Kalau saya boleh nukilkan di sini, Eli, data-data, keseluruhan data yang ada sekarang ini tidak memihak kepada kita. Yang pertama. Contohnya kalau saya bagi contoh kadar pengangguran pada suku tahun kedua tahun lepas kadar pengangguran 3.3. Sekarang ni pada pengangguran kita 5.1, 2.2% lebih tinggi. Bahkan kadar pengangguran pada kali ini ada tertinggi dalam sejarah negara kita jika dibandingkan dengan krisis yang berlaku, dua krisis yang berlaku sebelum ni. Pada tahun 1997 dan 1998 masih lagi 3.5 dan krisis yang berlaku pada tahun 2009 masih lagi 3.3 hingga 3.4. Inilah isu yang pertama sebenarnya Eli yang saya rasa penting untuk diselesaikan kerajaan. Dan sekejap lagi saya akan ceritakan bagaimana kerajaan boleh mengatasi isu pengangguran ini. Itu sebab isu COVID ni dia agak clear bahawa vaksin akan ada perancangan. Tapi isu pengangguran ni dia satu isu yang agak memerlukan satu pelaksanaan yang lebih drastik sebenarnya. Ya, betul. Okey, kita ada tempoh yang sangat singkat untuk bincang ni. Saya nak dapat sebanyak mungkin daripada doktor. Perbelanjaan pengurusan sekian banyak dan sebagainya dan perhatian ataupun tumpuan lebih kepada sektor kesihatan. Tapi pada masa sama kita tidak mahu mengetepikan sektor lain sebab peluang pekerjaan ini penting juga untuk menggerakkan ekonomi dan sebagainya. Jadi seolah-olah macam kita lihat pengurus atau perbelanjaan untuk pembangunan ini adakah akan dikecilkan, tapi kita banyak lagi ongoing projek mega ni yang memerlukan peruntukan sebab masing-masing ni pengurusan dan pembangunan terkait ni peruntukan banyak tapi ni tak gerak, tak boleh jalan juga, ekonomi tak boleh gerak. Jadi bagaimana? Macam ni Syarili, kalau kita lihat apa yang disebut oleh Menteri Kewangan tu sendiri bahawa kemungkinan peratusan macam saya sebut tadi peratusan peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan itu mungkin meningkat peratusan itu. Sebab apa? Sebab sekiranya peruntukan pembangunan meningkat, dia akan mencipta peluang pekerjaan. Bila dia menciptakan peluang pekerjaan, maka akan ada rakyat Malaysia boleh isi. Cuma isu yang paling besar yang selalu saya sebut di sini, bila peluang pekerjaan itu ada, yang isi pekerja asing. Inilah isu yang berlaku. Bila kerajaan membuka banyak peluang pekerjaan, maka pada ketika itu kita dapati apa yang berlaku sebelum ini. Di mana peluang-peluang pekerjaan ini sebahagiannya diisi oleh pekerja asing. Kalau kita lihat laporan beberapa hari lalu, ada pekerja-pekerja Bangladesh sedang bertunggu untuk datang ke Malaysia, berpusu-pusu untuk datang menunggu kelulusan. Jadi kita membenarkan mereka masuk dengan bilangan yang ramai, bagaimana pekerja kita akan diisi. Betul. Tapi doktor tahu juga itu cost effective measures kan. Mengambil mereka jauh lebih murah berbanding mengambil pekerja tempatan. Tapi itu juga menimbulkan isu lain, rakyat Malaysia sendiri tidak ada pekerjaan. Jadi bagaimana nak mengimbangi situasi ini? Sebenarnya kita mahu atau tidak mahu Eli, sekarang ni kerajaan perlu beri perhatian
tumpu kepada pekerja tempatan sahaja. Ataupun khususnya dalam pekerjaan yang bukan 3D. Difficult, dirty dan juga dangerous. Kalau tidak ambil kira 3 ni, kebanyakan sebahagian besar peluang pekerjaan tu lebih kurang 30-40% peluang pekerjaan boleh diisi oleh rakyat Malaysia. Kalau saya tunjuk data di sini, kita ada 741,600 orang yang menganggur. Dan 90,000 hilang pekerjaan. Baik. Jadi dengan erti kata lain, kalau kita berterusan mengambil pekerja asing, maka kita tak boleh menyelesaikan masalah. Saya bagi satu contoh, saya ada tebu ramah dengan beberapa pekerja asing. Mereka memperoleh pendapatan yang lumayan. Contohnya saya pernah temu ramah seorang pekerja di sebab itu Saudara Eli, mengapa pekerja asing tidak mahu keluar daripada pasar-pasar borong ni. Itulah lubuk emas. Bila kita tanya mereka berapa pendapatan mereka, mereka beritahu sehari 100.5. Bila kita buat sekiraan 100.5 dah 23,000. Lepas tu dalam masa sama mereka beritahu di belah pagi itu mereka mengasingkan ikan-ikan yang kurang elok dan menjual lagi. Dalam keadaan yang kita erti kata kita dapat 5 ke 6,000. Cuma isu yang paling besar Eli, mana pergi 5-6,000 yang pekerja asing dapat? Contohnya kalau pekerja tempatan rakyat Malaysia dapat 5,000. Dia belanja dalam negara. 90% pekerja asing menghantar duit ke keluar. Ya, itulah dia. Itu hikmahnya yang membuatkan kita lebih perlu cakna dengan situasi ini. Kadang-kadang sebelum kita nak menolak pekerja-pekerja yang kotor dan sebagainya, kita kena lihat balik sebab peluang pekerjaan itu ada sebenarnya. Okey, baik. Itu menuntut satu pembincangan yang berasinganlah dan pastinya akan berterusan. Okey, kembali kepada Belanjawan 2021 ni. Antara perkara yang diharapkan ialah moratorium lanjutan dan juga KWSP ni. Kalau boleh nak sentuh tentang KWSP ni, apa pandangan doktor? Okey, kalau kita lihat kerajaan telah membuat satu inisiatif lah. Ada dua. Satu mengurangkan pencaruman KWSP daripada 11 kepada 7% dan juga hampir 70 lebih daripada 70% mengambil peluang itu. Yang pertama, yang kedua kerajaan telah membenarkan untuk mengeluarkan akaun kedua tu RM500 dalam tempoh sehingga 12 bulan. Yang ketiga sekarang yang dicadangkan untuk pengeluaran akaun satu tu. Tapi kalau kita ambil data yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa 30% daripada rakyat Malaysia mempunyai pendapatan kurang. Akaun satu tu kurang daripada 3,000. Itu satu angka yang agak merisaukan sekali, menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni segi simpanan tu amat terhad. 30% dah keluar. Dalam konteks krisis yang berlaku ni Saudara Eli, kalau kita dapati apa yang berlaku ni, ini adalah kemungkinan bahawa kerajaan boleh pertimbangkan mengeluarkan sebahagian daripada akaun satu itu sendiri. Tapi ia bergantung kepada bajet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sama ada ia mencukupi ataupun tidak. Sebab tinggal lagi, sebab bila dikeluarkan akaun satu ni, maka kemungkinan dekat situ bahawa simpanan itu berkurangan. Bila simpanan itu berkurangan, sekiranya dalam jangka masa panjang ekonomi negara boleh dibaiki, maka simpanan itu akan meningkat semula. Seperti yang saya sebut tadi. Kepada ketika ini, tentu hari ini, saya yakin hari ini bahawa kerajaan akan membentangkan bajet tinggi dalam keadaan peningkatan pinjaman. Pinjaman kerajaan itu akan meningkat pinjaman. Contohnya, katakan terutamanya dari segi pasaran domestik dan juga bond dan sebagainya, menggunakan pinjaman itu untuk memberikan cash ataupun bantuan-bantuan tunai kepada rakyat itu sendiri. Itu yang akan berlaku. Macam kita Saudara Eli, ambil loan kereta kan, ataupun ambil loan dan sebagainya, ataupun pada ketika kita agak terdesak, kita ambil pinjaman. Tapi sebenarnya kita layak untuk dapat pinjaman dan lulus. Bukan itu sebenarnya isunya. Isu mampukah kita bayar ansuran tu dalam masa 10 tahun. So itu yang kerajaan perlu lihat. Dalam masa yang sama, KWSP tadi pun sama ada kemampuan untuk rakyat Malaysia mendapat menampung semula pengeluaran daripada akaun satu itu. Itu yang penting sebenarnya. Terutamanya orang-orang mereka yang nak bersara. Sebab mereka dah di penghujung kerjaya mereka. Orang muda ni dia masih ada peluang lagi untuk menyimpan. Itulah dia. Jadi ini perkara yang harus dipertimbangkan. Apapun kita dengar apa yang akan disebutkan oleh pihak kerajaan dalam belanjawan nanti. Doktor, terima kasih banyak. Saya ada 101 soalan lagi tapi apakah daya pastinya doktor diundang untuk program lain juga untuk berbicara tentang belanjawan ini. Terima kasih sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Mohamad, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia bersama kami. Okey, kita bercakap tentang mengupayakan rakyat ni untuk terus berbelanja kan, dan macam-macam peluang dan kesempatan untuk membolehkan kita berbelanja, apatah lagi kalau ada diskaun yang menarik. 11.11 ialah angka menarik kepada anda yang menanti-nantikan diskaun hebat di mana-mana. Antaranya saksikan. Jom tonton Shopee 11.11 Big Show. Saksikan kumpulan K-pop, Stray Kids, barisan artis dan selebriti kegemaran anda.
Main permainan satu atau tidak untuk mendapatkan ganjaran terbesar. Main goyang Shopee dan Shopee tangkap untuk memenangi hadiah lumayan. Serta tawaran RM1 istimewa dari jenama terkenal. Dibawakan khas oleh para penaja kami. Shopee 11-11 Big Show, 11 November, 9 malam, hanya di saluran-saluran ini. Okey, Shopee 11-11. Jualan hebat bermula, nikmati penghantaran percuma dengan pembelian minima RM11 dan voucher diskaun 50% setiap hari. Dapatkan Proton X50. Proton X50 ya, dengan RM1 sahaja apabila bermain permainan satu atau tidak. Dan selain itu, jangan lupa untuk saksikan Shopee 11-11 Big Show, 11-11 Big Show jam 9 malam 11 November ini di TV3 dan Shopee Live. Dapatkan voucher berjumlah RM11 juta daripada jenama terkenal sekarang dan gunakan pada 11 November nanti. Jadi muat turun aplikasi Shopee sekarang. Syabrak seketika selepas ini, Fariha dan juga Sofia ada tetamunya yang tersendiri untuk kita bincang lebih lanjut berkaitan dengan pengisian yang menarik bersempena belanjawan dan juga bersempena dengan kelangsungan kehidupan kita. Seminit Malaysia selepas ini. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Malaysia sebenarnya nak kongsikan satu topik. Saya rasa ini antara topik yang cukup baik untuk kita kongsikan jalan, mungkin jalan baharu kepada mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Kan kalau kita berdepan ni kan macam banyak sangat konflik dalam kita meneruskan kelangsungan hidup, terutamanya mereka yang hilang pekerjaan. Jadi pertanian bandar dan komuniti ini mungkin boleh memberi gambaran jelas, mungkin boleh menceburi di dalam bidang pertanian bandar ini. Kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan topik ini bersama dengan tetamu Encik Alia Saad, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Pengembangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kelihatan segar saya di depan ni. Ya. Baik, bercakap berkenaan dengan pertanian bandar, kita sedia maklum kalau pertanian kan perlukan tanah yang besar kan, yang luas baru kita boleh bercucuk tanam. Tetapi bila berada di kawasan bandar, pasti itu menjadi kekangan. Kan? Kita nak berkongsilah dengan Jabatan Pertanian ini bagaimana melihat pertanian bandar ini, urban farming dalam menghasilkan makanan sendiri dan proses ataupun projek ini di bawah Jabatan Pertanian lah untuk membantu rakyat.
Okey, terima kasih Pak Reha. Sebelum kita pergi kepada topik kita yang khusus pada pagi ini, kami di pihak Jabatan Pertanian merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Media Prima kerana memberi peluang kepada kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahawa kita masih ada harapan dan kita masih ada peluang. Dalam krisis, dia akan ada peluang. Jadi seperti mana yang dinyatakan oleh Pak Reha tadi, pertanian bandar. Okay, kalau dulu memang sigma pertanian dulu kita mesti ada tanah yang luas, mesti ada tanah yang rata, mesti ada kawasan yang sesuai untuk pertanian. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada, media, yang pentingnya adalah media. Tempat mana yang kita nak tanam. Tak semestinya di atas sana. Sekarang dengan teknologi yang ada sekarang, kita boleh tanam menggunakan air, hidroponik. Kita boleh tanam dengan fertigasi, media-media yang tertentu. Dan kita boleh tanam aeroponik. Even tak perlu air apa pun. Dia aeroponik. Boleh ditanam. Vertical farming, veggie factoring. Yang mana konsep ataupun teknologi tersebut tidak lagi memerlukan tanah yang luas. Seperti mana yang masa-masa kita ataupun kefahaman kita kepada pertanian pada satu masa dahulu. Jadi maknanya kita boleh keluar daripada isu tersebut dengan teknologi yang ada. Kalau kita tengok setengah di negara-negara maju, macam jiran kita di Singapura dan sebagainya, mereka tak ada tanah yang cukup, tapi mereka boleh mengeluarkan tanaman yang mampu dengan menggunakan rooftop garden. Jadi konsep itu yang jabatan dan juga kami di Kementerian MAFI bersama dengan rakan-rakan jabatan yang lain, kita sedang menerokai perkara tersebut. Baik. Nak tahu juga Cik Elias, siapa sebenarnya yang boleh menyertai projek pertanian bandar ini? Okay. Untuk makluman hari-hari sekalian, semua orang, semua rakyat Malaysia boleh menyertai program pertanian bandar ini. Tetapi dalam konteks pada masa ini kita memberi tumpuan kepada golongan B40 lah, yang kalau kita lihat semasa COVID ataupun semasa sekarang ini yang banyak terjejas adalah golongan tersebut. Jadi sebab tu kita di Jabatan Pertanian di Kementerian kita memberi tumpuan kepada golongan tersebut. Tapi untuk menjawab soalan pada tadi, siapa yang boleh? Sebenarnya semua boleh. Semua boleh menyertai program ini. Baik, berkenaan dengan projek pertanian bandar ni kan, kalau melihatnya apa penjimatan boleh diselamatkanlah. Kalau misalnya kita dah biasa berbelanja dapur dan sebagainya kan, kalau kita lakukan projek ini. Okey, satu persoalan yang cukup baik untuk kita ketengahkan pada pertemuan ini. Okey, kajian telah dibuat. Kita untuk makluman penonton dan Fariha, pertanian bandar ini kita telah pun mulakan pada tahun 2014. Dan sebelum COVID lagi. Sebab kita nak lihat selalu kekangan sekarang ni apabila berlaku urbanisasi, berlaku pertambahan penduduk di bandar. Kalau kita tengok sekarang di bandar-bandar yang maju di dunia ni, lebih kurang 75% daripada penduduk adalah mereka akan pergi ke bandar. Dan apabila berlaku migrasi ini, tentulah permintaan kepada makanan akan meningkat. Walaupun pada masa itu kita tak nampak COVID, kita tak tahu pun COVID akan berlaku. Tetapi kita melihat dari segi keselamatan makanan dan juga security makanan. Jadi kita buat program ini. Dan apabila kita mula 2014 dengan beberapa program yang telah kita buat di setiap negeri, dan dalam tahun lepas kita telah buat satu kajian kesan daripada program-program kita ini, dan kita mendapati sebahagian ataupun daripada kajian tersebut kita mendapati bahawa selain daripada mereka mendapat akses bekalan makanan yang mudah, yang segar, yang selamat, mereka juga dapat menjimatkan kos dapur mereka lebih kurang RM110 sebulan. On top of that, selamat ataupun mereka dapat mengurangkan kos untuk membeli makanan, dan lebihan daripada hasil yang dihasilkan itu mereka dapat jual kepada jiran-jiran. Boleh menjana pendapatan sampingan, pendapatan tambahan. Tapi kalau nak mulakan ni dengan kos berapa
nak mula wang tu kan. Okey, permulaan yang paling basic sekali yang dalam package kita ini adalah RM500. Itu yang paling basic lah. Kalau ikut komuniti, tapi kalau yang kita nak pergi lagi bergantung kepada ruang kita, bergantung kepada kemudahan yang kita sedia ada. Tetapi basic yang kita bagi dalam package yang disediakan oleh kerajaan ini RM500. Tetapi kita kalau ikut betul-betul tak sampai RM500. Kalau kita boleh beli dan kita boleh pasang sendiri, kosnya tak sampai RM500. Baik. Cik Alias, apa harapan Jabatan Pertanian lah dengan melalui projek ini kan secara ringkas dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan rakyat yang sekarang ni pastinya terkesan dengan pandemik COVID-19 ni? Okey, harapan kita lah, bukan Jabatan Pertanian lah. Harapan kita rakyat Malaysia, kita nak tengok rakyat kita tidak akan mengalami ketidakcukupan makanan walaupun apa berlaku. Dan apa yang kita telah buat untuk makluman Pariha masa COVID tempoh hari, kita telah giatkan aktiviti ini, dan kesan daripada apa yang kita dapat ni, kita dapat lihat bahawa kita tak dengar penduduk kita yang tidak cukup makan. Maknanya makanan ada tapi tak mewah, tapi makanan ada. Jadi maknanya harapan kita kepada pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton, semua rakyat Malaysia yang melihat MHI pada hari ini, kita berusahalah. Kita berusaha, kami di jabatan, kami boleh membantu untuk membimbing bagaimana untuk kita keluar daripada isu yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu pertanian bandar. Baik. Terima kasih banyak Cik Alias Saad, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Pengembangan. Saya pasti ini antara langkah dan juga usaha yang boleh dikongsi oleh kita semua. Kalau berani di bandar ni kan berbelanja kan, semua serba-serbinya, kos hidup ni tinggi di Kuala Lumpur. Ini kalau tanam sawi 21 hari je Cik Alias. 3 minggu dah boleh harvest. Ya. Oh, alhamdulillah. Baik, kita akan berehat seketika sekembali. Nanti kita akan bicara lanjut berkenaan dengan ini sebuah buku, buku cerita orang bank. Apakah kisah berkenaan dengan buku ini? Semuanya selepas ini di MHI. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain, seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dan di segmen kali ini, selari dengan penantian kita bagi Belanjawan 2021, kita akan berbincang berkenaan sebuah buku yang tentunya akan mengajar kita berkenaan cara pengendalian kewangan dan juga perbankan. Dan bersama kita hari ini adalah Mastura Muhammad Salim, seorang penulis buku yang mempunyai 21 tahun pengalaman sebagai seorang banker ataupun bekerja dalam bidang bank. Bukunya itu telah pun menjadi bestseller di banyak institut ataupun di kedai-kedai buku di seluruh negara. Jadi bersama kita hari ini menerusi panggilan video Cik Mastura Muhammad Salim. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Safi, apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Hari ni memang rahmat turun. Hujan lebat pagi tadi tapi sekarang dah berhenti. So it's a nice weather hari ni. It's a very nice weather. Terima kasih juga kerana meluangkan masa. Okey, Puan Mastura kami kongsikan sedikit sedikit pengenalan berkenaan buku cerita orang bank. Okey, cerita orang bank ni dikeluarkan, memang niat untuk keluarkan buku cerita orang bank ni dah lama. Okey, semenjak dari saya bekerja bank lagi. Sebab bila kita bekerja bank, kadang-kadang kita tahu apa yang terkandung di dalamnya. Okey, apa yang kita nak beritahu pada masyarakat semua. Tapi kadang-kadang tak sampai sebab kesibukan kita bekerja, kesibukan dengan tanggungjawab. Jadi kita nak memperkenalkan. Okey, bila orang kata bank, orang dah kenal dah sebenarnya apa itu bank. Tapi kita memperkenalkan perbankan Islam, sesuatu yang baru di Malaysia ini. Baru tak baru pun dah 30-40 tahun juga di Malaysia. Okay? Jadi kita nak memperkenalkan sebab orang bilang kata perbankan semua sama. Islam ke, konvensional ke, semua sama. Jadi saya mengambil kesempatan ini bila saya dah keluar daripada industri perbankan, saya mengambil peluang menulis untuk bukan mengajar tapi share the knowledge untuk mereka lebih faham lagi apa itu perbankan Islam secara mudah. Dan itulah lahirnya buku cerita orang bank. Kita buat pengalaman kita ceritakan semua pengalaman kita jadi orang faham dan secara tak langsung dia belajar apa itu perbankan Islam yang sebenarnya. Baik, Puan Mastura boleh angkat sikit buku tu, tunjuk lama sikit kepada penonton kita di rumah. Itulah dia, tuan-tuan puan-puan, cerita orang bank, bukunya sendiri. Baik, Puan Mastura, kita difahamkan yang menerusi buku cerita orang bank ni adalah berkenaan dengan penceritaan kisah-kisah dan sebagainya. Mengapa Puan Mastura merasakan bahawa ini pendekatan yang paling sesuai bagi kita semua yang mungkin agak sukar untuk memahami tema-tema bank ni, agak complicated di situ, tapi buku ni memudahkan pemahaman kita, Puan Mastura? Okey, dia sebab pada saya apa yang orang suka adalah pengalaman, penceritaan, the storytelling, the art of storytelling tu kadang-kadang dah hilang daripada kehidupan kita. Bila kita bekerja, kita jumpa pelanggan kita, cik nama apa, nak buat apa, the art of storytelling tu dah hilang. Sebab saya pernah berjumpa dengan seorang pelanggan bank, ada satu saya ceritakan di sini. Dia berkata bila kita bekerja ni, the art of storytelling tu kita lebih kepada nak cepat, nak siapkan kerja, nak habis, move on dengan the next pekerjaan. Jadi the art of storytelling dah mati rasanya. Jadi kerana itu saya mengambil jalan bercerita melalui pengalaman untuk menarik minat orang membaca, satu. Secondly, untuk juga memahami apa itu perbankan Islam. Sebab bila kita sebut perbankan Islam, kalaulah saya tulis buku ni cerita orang bank, kalau saya tukar dan kata kenali perbankan Islam, orang akan lari daripada situ sebab dia nampak situ is educational. Is it something yang menakutkan dia sebab something yang kita tak tahu tu kita takut. Jadi bila saya kata saya menceritakan pengalaman saya, pengalaman pelanggan saya sebagai pelanggan, saya sebagai tenaga pengajar dan semua orang lain, jadi situ orang lebih nak tahu apa cerita dia. Kita suka konsep bercerita. Jadi saya menggunakan pendekatan itu. Baik, Puan Mastura, untuk menyantaikan kisah-kisah ini ataupun memberikan pemahaman yang lebih mudah, dan bahasa santai dan sebagainya, untuk dijadikan satu menyenangkan pemahaman teman-teman bank ini dalam buku ini. Adakah itu satu cabaran bagi Puan Mastura ataupun ini sesuatu yang Puan Mastura rasakan ini perkara yang senang bagi Puan? Okey, secara umumnya saya memang kurang bercakap. Sebab tugasan saya sewaktu di perbankan lebih banyak menulis. Menulis dalam bahasa Inggeris, menulis fakta, sebab saya design produk untuk perbankan Islam. Waktu saya banyak bercakap pun, all the designer yang banyak bercakap ialah waktu bila kami terpaksa presentkan pada Badan Penasihat Syariah Kewangan, kepada bank negara. Masa tu kami akan banyak cakap sebab kita harus mempertahankan produk yang kita keluarkan ini adalah terbaik untuk masyarakat. Sebab kita harus memberikan yang terbaik, kita harus pastikan mereka protected, dilindungi, tidak kena scam apa semua. Semua angle ni kita harus tengok. Masa itu kita harus banyak bercakap, berdebat, a lot of things. Tapi selain itu, kita
kita lebih banyak selain daripada masa presentation tu, kita lebih banyak pada penulisan dan berfikir. Itu sebab kalau jumpa banker, tak semua orang banyak cakap kan, kadang-kadang dia pendiam. Saya setuju. Masa berfikir, otak dia sentiasa berjalan. Baik, Puan Mastura, kita ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Ini tentu satu buku cerita orang bank yang memberikan satu pemahaman yang lebih bagus lagi supaya kita semua orang seperti saya ni untuk memahami tema-tema bank yang digunakan supaya kita mengukuhkan pengetahuan ekonomi kita. Terima kasih ucapkan kepada Puan Mastura seorang penulis buku. Terima kasih. Sebenarnya telah pun mempunyai 21 tahun pengalaman sebagai seorang ahli bank, dan ini tentunya sesuatu yang boleh menyenangkan pemahaman kita berkenaan cara untuk kita meletakkan planning ataupun pengurusan kewangan kita. Baik, kita ada sesuatu yang ingin wawarkan kepada anda semua. Ini tentunya sesuatu yang sangat menarik. Kita mencari jagoh bagi cabaran snack macam Pro dengan Nestle. Dan wang tunai berjumlah RM280,000 untuk dibenangi. Caranya memang sangat mudah. Cipta resepi snack, pencuci mulut atau minuman unik dengan pelbagai produk Nestle, muat naik gambar atau video resepi ke media sosial dengan hashtag snack macam Pro dan hashtag Dear Nestle. Tag rakan-rakan anda, dan yang paling penting sekali mesti ada produk Nestle dalam gambar atau video resepi. Pemenang hadiah utama juga berpeluang untuk masak bersama Chef Naim di TV3. Jadi jangan lupa dan jangan tunggu lagi, layari www.dearnestle.com.my/cabaran snack macam Pro untuk makluman lanjut. Segalanya anda dapatkan di halaman website mereka, di laman sesama mereka. Ini adalah peluang untuk anda semua memenangi hadiah-hadiah yang cukup lumayan ini, termasuklah RM280,000. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan rakan tugas saya, Ali Iskandar. Segalanya di Malaysia hari ini. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini, dan sekarang ni zaman era teknologi, peranti dan sebagainya, dan kita nak bawakan sesuatu yang sangat-sangat menarik kepada anda yang masih lagi memikirkan ada duit simpanan sikit ke nak beli telefon mudah alih yang hebat tapi harga pun luar biasa juga. Saya pun terkejut. Kita nak bercerita tentang Mi 10T Pro. Ini produk antara produk terkini Xiaomi, dan kita bersama dengan KM Leong, Presiden Wilayah Xiaomi Asia Tenggara. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar KM? Khabar baik. Salam sejahtera. Salam sejahtera juga kepada anda. Okey, di depan ini ialah Mi 10T Pro. Ya. Okey, keistimewaannya KM. Ya, Mi 10T Pro ini memang adalah telefon pintar yang flagship terbaru daripada Xiaomi perkenalkan di Malaysia ini. Kita support terkini punya Qualcomm chipset, itu Qualcomm Snapdragon 865. So ini terkini punya chipset lah. Okey. Dan screen refresh rate pun sampai 144 Hz. So ini memang bagus boleh gamers lah. Bateri juga power tu 5,000 mAh. Ini cukup boleh tahan 2 hari penggunaan tu. Semua ini
didapati daripada harga yang memang berbaloi. Ya. Okey. Nanti harga tu kita simpan dulu Okey. Jangan kita lagi. Surprise sikit. Okey. 144 Hz refresh rate. Okey, ini lancar, licin betul ni kalau main game ni yeah. Okey, dan tagline-nya ialah kuasai kreativiti anda. Yep. Ya, jadi bagaimana Mi 10T Pro ni boleh menguasai kreativiti anda? Ya, so Mi 10T Pro ini memang mempunyai kamera yang paling canggih. So dari segi hardware ke, dari segi software, okay. Kalau kita explain dari segi hardware tu, Mi 10T Pro ini diperkuasakan daripada kamera yang resolusi dia sampai 108 megapiksel. So ini memang paling tinggi dia punya resolusi, yang boleh ambil gambar yang lebih clear lah. Okay. Dari segi software pula, dia equip dengan berbagai-bagai software aplikasi. Satu daripada itu long exposure. So long exposure tu boleh bagi pengguna-pengguna kita capture image ke gambar ke dekat keadaan yang memang kurang terang lah, kurang terang. Dan you boleh kreatif you punya gambar dekat light trail, you know, like you shoot the car traffic and things like that, right? Ini memang kreatif punya. Nampak macam street lah. lampu cahaya tu kan? Right. Long exposure, okay, baik. Yeah, and then also you can do this photo clone or video clone. You kau orang boleh ambil gambar sendiri, beberapa orang you sendiri dalam satu gambar. So ini memang kreatif lah. Tapi kena aplikasi kami you boleh ambil ini kreatif gambar-gambar ke memang mudah. Tak pakai susah punya. Okay. So ini dengan cara yang sangat mudah, ini masuk kita kuasaikan kreativiti anda. Ya, hanya dengan sebuah telefon pintar macam-macam anda boleh lakukan. Saya suka yang video clone tu. Boleh letak dalam satu gambar ada 5 kita dalam tu kan? Ya. Baik, itu untuk kreativiti. Untuk penggunaan seharian pula bagaimana KM? Bagi kata kunci bagi ini Mi 10T Pro kan, kita memang memudahkan kehidupan kita. Kan? Daripada 3 aspek, okay? Aspek pertama tu kita memanglah offer harga yang berpatutan, okay? Aspek nombor 2 itu kita power daripada 5,000 mAh punya bateri. So ini bateri memang powerful dia boleh membekalkan penggunaan sepanjang 2 hari, okay? Dan nombor 3 kita menyokong 33 watt punya fast charge teknologi. Okay. So teknologi ini mengecaskan smartphone kami daripada kosong sampai penuh less than 1 hour. Jadi kita pengguna boleh fokuskan you punya memang penting punya hal lah. Tak payah fokus kena charge ke bateri tak dapat ke. So sekejap, banyak tak perlu duduk rumah tunggu fully charge baru dapat uruskan perkara-perkara lain kan? Sekejap saja, okey, baik. Banyak keistimewaan ni. Baik, sekarang ni soalan yang paling penting. Ada special deal ke untuk ni produk ni? So Mi 10T Pro ni yang paling canggih punya teknologi kan. Dia harga dia memang berpatutan. Dia RM1,999 saja. Ya, dengan teknologi yang paling canggih. Dan kita punya Mi 10T Pro juga ada attack-nya. Sekarang smartphone ni ada attack punya. Attack dia kita call Mi 10T. Semua pun sama. Tapi kamera Mi 10T tu kita pakai 64 megapiksel lah, sesuai guna harian penggunaan lah. Itu pun dah besar juga kan? Ya, semua pun sama, hardware pun sama, screen pun sama, software pun sama, tapi harga itu RM1,699 saja. So memang berpatutan dia pun harga. Tapi tak cukup kan? Banyak offer lagi kan? So any of this Mi 10T Pro or Mi 10T, kita offer juga perkhidmatan warranty selama 2 tahun, 24 bulan warranty, dan jaminan perlindungan skrin kamu
selama 6 bulan. So screen crack ke, screen tak guna ke, 6 bulan kita warranty. Okey. Ya, cukupkah? Tak cukup Tak lagi. cukup lagi, ada lagi? Tak ada lagi. Tak cukup lagi, ada lagi. Kita offer kan sekarang work from home kan, CMCO kan. Kita offer percuma 6 bulan Netflix mobile, free service. Jadi you beli phone ini, you boleh tonton Netflix ke, drama-drama ke, tonton wayang kan dekat mobile phone ini. 6 bulan percuma. free. Wow, okey. Tak cukup, kalau tak cukup tak tahulah. Okey, sikit akhir sekali lah 30 saat. Apa pesanan kepada pengguna-pengguna Xiaomi Malaysia? Ya. So sincerely saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengguna Xiaomi di Malaysia ni, terutama kepada Mi fans kami yang sentiasa mensokong kami. So in future kami akan mencuba seraya upaya menofferkan produk-produk yang memang berkualiti tinggi, berinovasi tinggi, tapi importantnya harga berpatutan. Ya, baik. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Imran, terima kasih bersama dengan kami, Presiden Wilayah Xiaomi Asia Tenggara. Jadi anda boleh nilaikan sendiri dan anda buatlah keputusan untuk dapatkan yang terbaik untuk anda. Kita nak berehat seketika di Malaysia hari ini. Yoni Boys lepas ini live di MHI. Emosiku kadang tak pernah tenang, kadang hati gelap tak pernah terang, kadang rasa diri tak bersenang, kadang rasa diri tak pernah senang. Semua masalah yang ku cuba buang, semua kata-kata ku cuba pegang. Sakit aku bukan sakit sendiri, sakit di kepala, sakit hati jiwa mati. Ku cuba gelak ketawa, walau sakitnya di jiwa diri berbakar. Ku buat tanpa sedar, bagai tidur tanpa mimpi bangun bercala. Tolong jangan keluar, wahai diriku yang asing, tolong bersabar. Oh tolonglah aku juga mau diriku dipapa. Ku tahu yang ku manusia yang bersalah. Mungkin hidupku ini lebih bertuah dari mereka yang lain. Jadi ku berserah, tutup mata, pegang hati, tanya diri, siapa aku, siapa kamu, siapa kamu, siapa kami. Oh aku, engkau, aku, kita, kami. Siapa aku, siapa kita, tanya diri. Aku minta kau faham, ku jenis yang tak boleh pendam, jenis yang berdendam, sakitnya hatiku digenggam. Mata memandang, buat ku jatuh kecundang. Mulut kau regang, tak boleh tengok orang senang. Cuma mahu bebas, ku tidak mahu diboneka. Jiwaku kebas, kian hari ku terleka. Hatiku dicantas dengan kata-kata mereka. Sakitnya bukan aku seorang, sakitnya engkau yang menyebar.
Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sihat? Sihat. Mai depan sikit. Situ sikit. Okey. Kasut lawak. Jaket lawak hari itu sebenarnya. Jaket lawak. Oh. Kena dengan tema lah ni. Okey, Aku Itu Aku. Lagu baru lah kan. Saya sebenarnya dengar masa mula lagu ni keluar, saya dengar terus. Sekali dengar macam takut je. Tapi dia kali dia macam best pula. Dia cerita berkenaan dengan apa? Pengalaman diri ataupun pengalaman orang di sekeliling ke bagaimana? Bagi saya Aku ni lagu pasal diri saya sendiri. Macam mana saya takut nak hadapi benda, macam mana saya nak, macam sekarang saya takut kali. Ya ke? Nampak steady. Tapi itulah, Yoni Boy ni antara, pada pandangan saya lah, antara orang yang bila dia naik pentas tu buat bersama, kita tunggu apa yang dia akan bawa kali ni. Macam tu. Macam seolah-olah watak yang berbeza daripada luar, ataupun macam mana? Ni alter ego awak ke ataupun? Okey, saya boleh kata saya ada alter ego, which is apa yang saya sebenarnya yang tak boleh buat, saya boleh buat dalam lagu. Tapi memang nampak. Dia mau ke attitude dalam tu, apa yang saya tak boleh nak luahkan, saya dapat luahkan dalam lagu lah. Adakah itu susah untuk dizahirkan menerusi lagu? Sebab lagu ni macam kita nak menyampaikan mesej pada ramai orang. Tapi nampak memang mesej dia memang sampai, memang jelas. Adakah itu proses susah bagi Yoni Boy? Bagi saya proses membuat lagu ni, dia bagi saya macam diary untuk hidup saya. Ya, apa yang saya dapat luahkan dalam diary saya adalah saya lah. Apa yang saya tak dapat nak cakap dengan orang lain, saya kongsi dengan orang lain. Dia jujur, kejujuran, keluhuran tu yang buat mahal tu. Saya kagum juga dengan jalan cerita video klip ni. Ini idea sendirilah. Wah. Cerita dia actually mau kepada birthday saya yang tak dapat disambut. Okey. Birthday bila birthday? Birthday saya 25. Kita 95 sama lah. Sama-sama nanti. Oh, jadi ini macam meluahkan rasa kesorangan. Okey, baik. Ada sedikit dark di situ. Dia macam, dia ceria tapi dia dark pada masa yang sama. Betul. Bagi saya dalam lagu ni lah apa yang saya rasa, apa yang saya faham. It's like bila kita sebenarnya ada effort untuk buat something tapi orang lain tak nampak nak buat. Orang lain akan nampak kita macam bila kita buat something yang macam luar dari kotak, orang akan kata kita pelik lah kan. So mungkin orang tak nak bergaul. So tapi kita akan stay dengan diri kita sendiri walaupun orang cakap macam mana. Walaupun kita cuba nak adapt, benda tu takkan jadi. Okey. Bila Yoni Boy selalu keluarkan, menghasilkan lagu-lagu sendiri, makin lama orang makin oh ini karakter dia yang sebenarnya, ini pengalaman yang dia lalui. Jadi adakah Yoni Boy okey orang kata awak ni jenis lonely ke, jenis macam apa ni, melalui fasa yang sukar. Awak okey dengan persepsi orang begitu? Saya boleh kata apa yang saya nak cuba luahkan adalah supaya orang lain tahu apa yang saya rasa, apa benda orang boleh nampak jalan cerita saya. Dia macam kita dalam satu Yoni nak orang lain mengenali dan mengetahui sebenarnya siapa Yoni sebenarnya melalui lagu. Baik, kami faham. Okey. Itu yang unik. Ya. Jadi di sebalik Yoni Boy yang sebegini, apakah perasaan sebenarnya apabila 3 lagu telah pun dicalonkan? Tembak dalam keadaan macam ni kan, dalam pernah jangka tak? Saya pun tak tahu nak cakap macam ni sebab sejujurnya lah saya pun rasa bangga juga dengan hasil kerja saya dapat tunjuk dekat mak bapak saya yang saya boleh buat benda ni sebagai kejayaan yang betul. Sebab muzik-muzik kan anugerah juara lagu dan sebagainya, itu satu platform yang tinggi kan. Ini selangkah ke juara lagu ni sebenarnya. Kan? Takut tak? Cuba tak fikir. Kalau kita fikirkan makin takut tu. Adakah di awal-awal penghasilan atau penciptaan tu memang memikirkan antara lain ini kalau dapat berada di pentas CJL ni, ataupun sekarang nak zahirkan, nak luahkan? Selalunya benda lagu-lagu saya yang dapat ke sini yang saya tak jangka pun. Maksudnya kalau orang terimalah betul. Betul. Perasan tak kalau dengar lagu-lagu Yoni Boy, kan lagu sebelum ni kan macam very kita tahu dia melalui kisah hidup yang sedih, pedih kan. Tapi lagu Aku Itu Aku ni kita faham maksud lirik dia tahu apa yang dia lalui. Tapi kita masih boleh macam menari, macam enjoy the music. Beat dia tu kan. Dia lain sikit kan, unik sikit yang ni. Itu istimewanya hip hop tu. Bukan rap ni. Jadi di awal-awal
menceburi kerjaya nyanyian ni. Kenapa dipilih yang ni untuk meluahkan? Ada je orang buat balada kan. Bagi saya pernah ada dalam, saya pernah buat punk, saya pernah buat muzik lain. Oh ya ke? Hip hop ni sebenarnya saya tak sangka pun saya akan dalam satu genre yang macam, sebab dulu saya tak pernah rasa saya ni hip hop. Saya tak pernah ada rasa saya ni sesuai untuk genre ni. Oh, bukan membesar dengan hip hop ni. Tak. Ya ke? Wow, okey. Saya dengar tapi saya hanya mendengar. Ada yang saya suka. Tapi macam takat tu, saya betul-betul minat tu, saya ke more alternatif, ke rock. Uni Boy sebenarnya sangat-sangat musically talented lah sebenarnya. Boleh memilih sahaja genre mana pun dan menjadikannya Uni Boy. Kan? Bagi saya, apa yang muzik saya nak sampaikan is music is universal dan kita patut campur semua supaya nanti dia akan jadi satu genre yang orang lain tak pernah dengar. Tapi memberi nafas baru jugalah sebenarnya kepada genre hip hop ni kan. Bukan tempatan. Betul. Dan bukan sekadar ikut arus hip hop apa, sing rap apa, mumble rap apa. Dan ada substance. Penggunaan bahasanya sangat tinggi. Saya suka mendengar tu. Kadang bukan saja message tetapi kita juga belajar bahasa. Ya, betul. Melalui lagu Uni Boy. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah. Kita kena ingat tarikh ni sebab lagi 10 tahun 20 tahun kita nak tengok dia di mana. Harapnya lebih tinggi. Ya. Kami doakan yang terbaik kepada anda. Kita nak wawarkan juga bagi anda semua di rumah, anda boleh saksikan Wira Zack beraksi dalam Generasi Z episod 5 pada 8 November 2020 hari Ahad 7 malam di TV3. Apakah cabaran Wira Zack kita dalam episod minggu ini? Nantikan Ahad ini 7 malam di TV3. Okey. Ini dia. Bukan, ni kita ni Wira X. Wira X. X tolak Y? Z ke? Bukan. Y jatuh. Y jatuh. Itu lah awak tu. Jozan. Okey. Baik. Kita nak ucapkan terima kasih kerana setia bersama dengan MHI. Nanti pastikan nanti hari Isnin bersama dengan kami. Petang ni nantikanlah pembentangan belanjawan 2021. Tumpukan sebaik-baiknya. Dan harapnya apa yang kita dambakan, yang kita ingin, keperluan kita diisi oleh pihak kerajaan. Kita akan bincangkan lebih lanjut Isnin ini pasca belanjawan apakah dan peranan kita untuk menyantuni sama sendiri dalam ke arah ekonomi yang lebih bagus bagi negara kita. Baik, jaga diri. Terima kasih. Lagu seterusnya? Ya. Salahku. Okey. Uni Boy. Assalamualaikum. Maafkan aku jika aku salah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Ku tahu ku susah, ku mohon kau sabar. Kadang selesa harus ku melempar. Kadang ku tak mau harus ku duga. Tapi sampai bila harus ku begini, selalu dipersoal. Sampai bila ku harus digelapan aku. Asyik menjelajah tapi selalu disangkut. Bukan kau seorangnya rasanya mau dijawab. Tu bukan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah aku simpan. Selalu aku sebut, di hati aku simpan. Walau kau rasa peti, aku tak pernah kiss. Kau bukan honest. Bencilah aku jika engkau perlu, tapi hati ini akan masih maafkan aku jika aku salah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Ku tahu ku susah, ku mohon kau sabar. Kadang yang selesa harus ku melempar. Kadang yang ku tak mau harus ku duga. Tapi sampai bila harus ku begini, selalu dipersoal. Selalu tertanya di mana bantuanku. Ku meminta tolong suluhkan jalanku. Sungguh kuat jeritan nadaku. Hanya mau kau dengar segala
you to